A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas kudrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita untuk hidup atas muka bumi ni, dan Allah taala masih lagi kurniakan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana disebutkan oleh sebahagian ulama, antara cara ataupun salah satu cara yang Allah Ta'ala tarik nikmat ialah apabila ditariknya nikmat manis berbuat ibadat. Manis berbuat ibadat. Jadi antara benda nikmat kita tak perasan ialah kita buat ibadat tu dalam keadaan mudah. Kita buat bangun, contohlah orang bangun tahajud apa, dia mudah. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala pun mudah, dan dia berasa nikmat atas hak dia buat tu. Mungkin atas rasa dia susah tang itu kau lagu mana kau. Seperti mana kita boleh tengok orang haji di hari Arafah. Haji di Arafah tu semua orang doa lah, semua orang doa. Orang doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hak jerit-jeritnya. Jadi taklah nikmat-nikmat dalam beribadat yang Allah Taala bagi kepada sebahagian orang, dan sebahagian orang tak boleh. Jadi ini antara nikmat-nikmat yang kita kena syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah apabila mari musim haji, orang yang buat haji, antara benda yang kena ingat ni lah, kena ingat masa dia yang mana dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila mari musim-musim yang kita pernah lalui dan sebagainya, ataupun masa kita rasa bersusah ke apa, jadi kita ingatlah nikmat-nikmat yang Allah Taala telah bagi kepada kita. Antaranya nikmat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni lagu itulah, kadang-kadang diuji dengan kesenangan dan sebagainya, kita lupa. Tapi apa yang menyebabkan kita kembali? Yang menyebabkan kita kembali adalah agama kita. Kita ada batas agama, kita ada batas ilmu yang kita ada mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak mana kita terlepas juga, kita tarik balik. Dan nikmat-nikmat ni kita minta lah kepada Allah Taala supaya tidak tarik daripada diri kita sehinggalah hari kiamat nanti, sehinggalah hari kita mati. Kita minta kepada Allah Taala supaya nikmat-nikmat beribadat kepada Allah Taala ni tidak ditarik. Sebab apa? Sebab nikmat dalam beribadat ni tidak ada orang boleh rasa melainkan orang yang buat tu sahaja. Orang rasa ni lah, bab rasa ni tak ada orang yang boleh rasa tu melainkan orang yang buat tu sahaja. Seperti mana Nabi SAW sebut dalam hadis, apa nama, 4 benda yang kita akan boleh rasa kemanisan iman. Salah satunya ialah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia apabila satu tahap kita membuat satu ibadat tu kerana Allah, kita akan dapat rasa nikmat dia. Contohnya, kita bagi ataupun kita bagi makanan, kita bagi makanan kepada Allah, kepada orang kerana Allah. Kita boleh tengok orang makan tu, kita berasa suka. Dan kita buat apa-apa ibadat kerana Allah, kita akan rasa kemanisan itu yang hanya kita yang boleh rasa. Sebab manis ni, rasa ni tidak ada orang boleh rasa melainkan orang hak makan dia, orang hak lalui. Seperti mana juga manis dalam minuman lah. Orang hak tak minum manis dah, kita tak rasa manis dah. Tapi orang hak minum manis sama ni, dia rasa manis dah ni. Lain, tak sama manis ni. Orang makan ubat kat payah dia. Orang rasa manis, kata tak manis. Tapi nak yang lain manis. Berdasarkan kita punya background kita lah. Begitu juga masin dan sebagainya lagu tu. So kita harapnya nikmat-nikmat kemanisan dalam beribadat ni Allah Taala kekalkan dari kita sehinggalah kita matilah. Jadi kita sambung dalam kuliah sirah kita mengenai perang Badar. Yang mana perang Badar tersebut dah bahawa
Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, yang mana Perang Badar akhirnya menang di pihak orang Islam lah. Daripada awal Nabi SAW tidak merancang untuk berperang. Kita hanya merancang untuk sekat 40 orang. Jadi 40 orang ni dengan 300. Kan kita pergi 300 orang. Padan dah. 40 orang. Orang Abu Sufyan dari on the way daripada Syam nak klik ke Mekah. 40 lawan 300, insya-Allah menang. Rupa-rupanya Abu Sufyan terlepas. Abu Sufyan terlepas Abu Jahal. Benarnya Abu Jahalnya dia di tengah perjalanan tu. Di tengah perjalanan tu dia dapat dah maklumat daripada Abu Sufyan bahawa Abu Sufyan terlepas dah. Maka undur balik tak apa buat kita. Jadi di satu tempat namanya Juhfah. Juhfah ni lebih kurangnya 200 meter daripada Madinah. Kemungkinannya nak pergi ke Badar tu mungkin 70 kilo ke 1 kilo. Separuh perjalanan dah dia pergi. Dia kata tak apa. Kita pergi juga di Badar, paling kurang kita tunggu 3 hari, kita buat konsert. Lebih kurang gitulah. Kita jamu, kita buat konsert. Nak ayatnya kita menang. Ayat kita kuat. Biar orang semua tahu bahawa kita kuat. Mungkin dia bawa 100 orang ni. 1000 orang. Bawa 1000 orang dengan tenteranya lengkapnya. Dengan apa ni? Uta 200 ekor kalau silap deh. Jadi cukup dekat. So Abu Jahal akhirnya dia pergi juga ke Badar, yang menyebabkan itulah tempat terakhir dia lah. Tempat terakhir Abu Jahal, yang mana akhir sekali dia mati di peperangan Badar, yang mana Nabi SAW kata sebelum daripada perang Badar tu, aku tengok setiap orang daripada kepala pengak Mekah ni akan mati di sini. Abu Jahal akan mati di sini. Abu lainnya akan mati di sinilah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan seterusnya lah. Siapa nama tu? Hak seksa Bilal akan mati sini juga. Umayyah bin Khalah. Umayyah bin Khalah akan mati sini juga. Siapa lagi? Pala pengak orang musyrikin Mekah majoritinya mati di Badar. Antara hak tinggalnya lagi ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan dah lagi, dia terlepas dah. Dan dia tak ada akan mati. Bahkan nanti dia akan apa? Masuk Islam. Peperangan pembukaan kota Mekah nanti dia akan masuk Islam. Siapa lagi? Antaranya juga dalam peperangan Badar ni, dia bukan hanya orang kepala pengak saja mari. Sebahagiannya bukan orang yang nak sangat pun untuk perang dengan Muhammad ni. Kita kena faham situasi di Mekah tu ialah situasi ada abelo kawasan. Hak memang jahat. Dia panggil jahat tahap pertama lah. Ni jahat tahap pertama. Sehingga ke Abu Jahal ketika mana dia dalam Badar tu, dia tercungak-cungak dah. Abdullah bin Mas'ud pergi pijak kepala dia. Pergi pijak tekak dia. Sebab apa? Sebab Abdullah bin Mas'ud ni merupakan orang hak kuru, dia keding lah. Jadi dulu di Mekah pun dia bukan orang hak ada pengaruh hak kuat. Dia hanyalah pekerja-pekerja biasa. Jadi dia antara orang hak kena khianat. Abdullah bin Mas'ud pijak kepala tekak Abu Jahal ni, tanya, lagu mana lah ni? Surah Abu Jahal jawab ke apa? Abu Jahal jawab, dia kata, jangan letak kaki huduhmu kat aku ni. Hanya agak Abu Jahal siapa nak mati tu, dia hina Abdullah bin Mas'ud lagi. Wahai pengembala kambing, mu letak tepat hak tak kena kakimu ni. Nak mati dah tu. Sebab itulah Nabi SAW kata, Fir'aun hadhil ummah. Hak ni Fir'aun, umat kita ni, hak ni Fir'aun. Fir'aun masa dia nak mati, dia ngaku tak kepada Allah. Ngaku. Dalam dia duduk dalam air tu kan. Masuk dalam air, masuk dalam laut tu. Dan apabila duduk dalam laut tu, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-Quran sebut sebelum tu apa juz 12 tu. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka, ayat sebelum tu. Dia kalau nak dalam Quran ni nak ayat sebelum tu aja. Ayat selepas tu mudah atas dia. Wala tattabi'an nisabil ladzina la ya'lamun. Tapi dia ayatnya pada waktu ni dia beriman kepada Allah Taala. Tapi Allah Taala kata al-ana wa qad asait. Lah ni baru nak beriman.
Sebab itulah kita ni, untuk nak kita bertaubat ni sebelum daripada dipanggil ghargharah. Ghargharah ni sebelum daripada kita nak mati tu, tu boleh lagi. Situ boleh lagi sebelum daripada tu. Tapi kalau situ baru nak beriman, maka tidak terima taubat kita. Abu Jahal ni tentu mati lah tu. Tentu mati dah. Tak sel lagi, agah lagi kepada Muhammad. Akhir sekali Abdullah masuk pacung kepala dia, bawa kepada Nabi SAW. Jadi di Mekah ni bukan semua orang sepupu Abu Jahal. Abu Jahal ni adalah abelung, kawasan hok meme. Kita panggil meme jahat sungguh. Sehingga ke ada seorang daripada pemimpin Quraisy juga ni, iaitu Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni dia tak sedar. Masa perang tu dia dah kata dah pada-padalah. Kita pokok kita nak lawan 300 memang menang kata. Ataupun dalam riwayat kata dia nampak 100 orang. Sebab dalam peperangan Badar ni Allah Taala buat dua pihak nampak sikit. Orang Islam nampak orang kafir sikit, orang kafir nampak kita sikit. Sebab apa? Kalau lah orang kafir nampak kita banyak, takut dia pula tak siap nak perang. Kalau lah orang Islam nampak orang kafir banyak, jadi kita berasa gerung juga. Allah Taala buat dua pihak nampak sikit supaya memang berlaku perang. Ada orang, bagi orang Mekah ni, bukan semua orang seperti Abu Jahal. Ada orang ada lagi sifat kemanusiaan dia. Tapi dia masih kekal di Mekah atas dasar-dasar ataupun benda-benda tertentu. Antaranya Utbah bin Rabi'ah tadi. Di Utbah bin Rabi'ah ni kata, tak payahlah kita, kalau kita perang pun menang, kita kita 1000 lawan 100. Memang menang lah dia kata. Abu Jahal ni kata, mu nakut wah. Gitu lah lebih kurang. Apa mu takut? Ianya Abu Jahal ni. Jahat Abu Jahal ni. Jadi akhirnya terbunuhlah orang-orang besar, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah dan sebagainya. Orang-orang besar semua mati. Antara hak tinggal, hak tak mati lagi ialah dalam peperangan antaranya ialah hak tak mati lagi. Tak mari. Siapa antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid dan ada seorang lagi. Jadi dalam peperangan Badar ni 70 orang mati, 7 orang boleh ditawan. 70 orang daripada orang musyrikin Mekah mati, 70 daripada mereka juga ditawan. Jadi apabila ada tawanan, 2 orang daripada tawanan ni abelung hak tinggi juga. Jadi Nabi SAW buat keputusan dia untuk bunuh. Antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid ni. Uqbah bin Abi Mu'aid ni dia main dah dengan Nabi, dia kata, sialah aku kau Muhammad, siapa nak jaga anak bini aku. Tapi ni memang sesek pala atas, pala berkat tinggi ni memang Nabi SAW bunuh. Uqbah bin Abi Mu'aid ni lah, kalau kita pernah dengar, dia antara orang hak gi letak perut utara atas Nabi SAW. Dia juga pernah pijak kaki Nabi SAW, pijak tekak Nabi ketika mana Nabi semaya. Dua-dua ni dia buat ketika mana semaya. Jahat dia ni. Tapi bukan tapi lah, maksudnya lepas daripada tu Nabi SAW mengambil keputusan untuk bunuh juga Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang mana dalam cerita tu akhir sekali orang hak gi buai apa ni perut utara tu siapa? Fatimah. Fatimah anak Nabi lah, binti Muhammad SAW. Jadi Fatimah lah hak buai cerita dia tu kan. Uqbah gubuh anak perut utara, Fatimah buat. Jadi Fatimah ni dia bersama dengan Nabi daripada Mekah lagi lah. Memang anak Nabi yang bersama dengan Nabi. Kemudian lepas daripada tu mesyuarat lah orang Islam, lagu mana kita nak buat dengan tawanan ni. Nak buat lagu mana dengan tawanan ni? Adakah kita nak bunuh belaka ataupun lagu mana? Jadi Abu Bakar dia kata kita nak bunuh pun anak-beranak kita belaka. Kata ginilah, kita tebuh, kita suruh minta orang Mekah mari atas. Siapa nak tebuh dia punya tawanan ni atas duit. Atas duit. Umar kata, tak boleh lagu tu. Umar lah. Mesti kita pun boleh expect apa keputusan dia buat. Dia kata bunuh. Tak ada cara lah bunuh. Mana akhir sekali Nabi SAW ambil keputusan Abu Bakar. Siapa kau Umar cadai lagu mana? Umar ke? Jadi dia cadainya ialah dia kata gini, nak ayat betapa yang kita ni ikhlas kerana Allah Taala,
Tiap orang bunuh ahli keluarga dia. Naknya kita tidak ada kepentingan pun. Ali bunuh abang dia, ada hak masuk Islam juga. Aqil bin Abi Talib. Ali bunuh Aqil. Aku bunuh daripada kaum aku. Naknya yang kepada Allah supaya kita ni memang tidak ada kepentingan dunia pun, memang untuk akhirat. Tapi akhir sekali Nabi Umar suka kita dengar cerita Umar ni, dia backing, tapi akhir hayat dia jadi orang yang sangat lembut hati dia lah. Jadi setiap orang boleh berubah lah, kita boleh gitu lah. Dulu kita mungkin perongoh ke apa, alah tua ni kita kurang-kurang lah perongoh. Gitulah hidup kita ni. Banyak cerita-cerita Umar ni, menariknya dia hujung-hujung tu kalau kita pernah dengar, sebab dia mendapat satu tanggungjawab besar menjadi khalifah kedua lepas daripada Abu Bakar. Dia lah orang yang sangat sistematik. Naknya orang hak jenis gitu, kadang-kadang dia sangat-sangat sebenarnya dia jadi gitu sebab dia terlalu halus dalam dia punya kerja. Dia terlalu teliti. Banyak zaman Umar ni lah hak buka-buka kerja tempat-tempat baru. Pembukaan kota baru zaman Umar lah. Zaman Umar lah sistem dokumentasi tak buat. Umar buat ke apa? Dokumen-dokumen untuk apa tak ingat dah, antaranya pemutar ke apa saya tak ingat. Cuma dokumen-dokumen zaman dia. Antaranya juga Umar lah hak start buat ada polis. Ada polis, ada orang jaga. Start ada je. Dan dia salah seorang hak jaga. Sebab itulah kita akan jumpa masa ketika Umar ni, Umar akan gejala waktu malam. Umar akan gejala waktu malam, dia akan pergi tengok ada orang lagi kau memerlukan apa-apa kau, dia akan pergi tengok lah. Yang kita dengar cerita masyhur tu, apa nama, ada apa ni, ada seorang wanita ni, dia pergi capur susu dia tu dengan air dan sebagainya. Panjanglah cerita tu. Cuma ayatnya Umar pun tahu cerita tu, disebabkan perangai dia sangat strict, sangat tegas lah. Tapi Umar juga adalah orang yang paling mudah menangis lepas ujung-ujung hayat dia terutamanya. Jadi hebat Umar. Keputusan yang diambil oleh Nabi SAW supaya tidak dibunuh. Antara orang yang ditawannya, tahu tak kita salah seorang daripada hak ditawannya ialah natu Nabi. Nabi ada anak nama Zaid. Kita nasyid sikit, tak ada boleh nasyid ke? Anak Nabi kita. Cuma kita susun mulai ke umur lah. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Baguslah lagu-lagu ni. Cuma kita susun lah maklumat tu. 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, tak ingat apa Qasim, Abdullah, Zainab, Ummi Kulsum leh. Lepas tu Fatimah, Ruqayyah, tak ingat. Bukan lagu tu dulu. Kita sudah lagu budak-budak dulu. Qasim, nasyid kan malu juga saya tak sedap ni. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummi Kulsum, Zainab, Fatimah, Ruqayyah. Gitulah lebih kurang lagu tu. 8 ke ni? 7. Ya. Jadi hak suluk anak mudahnya ialah anak lelaki Nabi semua mati muda. Mati budak. Doktor ada seorang yang mengajar sirah ni, dia doktor. Jadi dia kata tak pelik orang dulu-dulu ramai mati. Sebab apa? Sebab dulu tak ada vaksin. Anti vaksin yang marah lah. Jadi dulu tak ada, maksudnya kemodenan dari sudut kita panggil apa ni? Kemodenan dari sudut medik pun, perubatan pun tidak ada. Jadi budak-budak pun mati. Antaranya ialah Abdullah. Abdullah. Kata silap lah, Abdullah dia mati disebabkan kena patuk ke ayam. Dipatuk ke ayam. Mata dia ke mana kena patuk ke ayam. Jadi disebabkan gitu, benda tu boleh menjadi merebak dan sebagainya, menyebabkan mati. Dulu tak ada kalau lah ni patuk ayam ni pergi atas peta awak beres lah. Cuma ya, sebab zaman dulu memang ramai budak-budak akan mati muda pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kemajuan perubatan masih belum stabil. Yang mana anak Nabi lelaki boleh dikatakan semuanya mati budak. Al-Qasim mati awal muda lagi, mungkin lepas daripada beranak tu begitu. Abdullah lebih kurang dalam 2 tahun. Ibrahim pun lepas daripada ni, iaitu anak Maryam Qibtiyah. Maryam Qibtiyah ni hujung nanti. Baru Nabi boleh, tapi mati budak juga. Hak besar-besar dan besar sikitnya ialah anak-anak Nabi SAW hak pitnya. Jadi hak sulungnya Zainab.
Hak sulung Zainab. Yang keduanya ialah Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Dalam riwayat setengah kata nama asal dia ialah tak ingat. Apa kita buat-buat ya tak? Dia buat ada benda tak ingat tadi nak ayat juga. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Fatimah Abasu. Jadi Zainab ni dia nikah dengan Abul As ni. Zainab nikah dengan Abul As. Kita akan tengok cerita dia apa ni. Ruqayyah awal-awalnya dia nikah dengan siapa? Awal-awal Ruqayyah ni dia nikah dengan Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Dia nikah dengan anak Abu Jahal. Tapi apabila Nabi boleh Islam, Abu Jahal bersaksi bahawa kalau aku akan putus hubungan denganmu ni ya nama anak dia nama anak dia ialah tak ingat juga. Tapi anak Abu Jahal ni tak termasuk dalam baca saat ni, cumanya kita tiba-tiba teringat. Jadi anak Abu Jahal dua orang ni berkahwin dengan Ruqayyah seorang, berkahwin dengan Ummu Kulsum seorang. Jadi apabila Nabi terima Islam, Abu Jahal kata tidak, kita kalau mutak cerai dua orang ni maka putus hubungan kita. Akhirnya anak kepada Abu Jahal cerai, yang mana pada ketika inilah Nabi makan jasa juga dengan Osman. Nabi makan jasa dengan Osman. Siapa hak pergi sanggup nikah dengan anak Nabi ni? Osman. Osman pergi nikah dengan Ruqayyah. Kemudian Fatimah lah. Fatimah kita tahu dia akan nikah dengan Ali. Lepas daripada peribadahan nanti, barulah Fatimah akan nikah dengan Ali. Zainab ni kita nak cerita. Jadi Zainab ni tok laki dia nama Abul As. Anak Nabi peringkat awal semua masuk Islam dah. Tapi natu Nabi tak semua masuk Islam. Antaranya ialah Abul As ni. Abul As apalah badan ni, dia ni bukannya orang hak jenis. Bukan orang hak jenis sungguh sangat. Kalau nak lawan pun tok tua dia. Dan dia orang businessman. Businessman ni dia tak cara. Businessman ni asal ada keperluan dia. Dia tak cara. Asalkan ada kepentingan dia boleh nak nego, dia boleh sign dengan orang ni. Ada kepentingan dia boleh nego dengan orang ni, dia boleh sign dengan ni. Tapi dari sudut agamanya Abul As, dia masih dengan agama Abu Jahal, dengan agama nenek moyang dia lah. Jadi dalam peperangan ni, dia bukanlah orang yang nak sangat, tapi disebabkan provokasi yang berlaku oleh yang dibuat oleh Abu Jahal, maka sebahagian daripada Bani Hashim ni terpaksa pergi. Terpaksa pergi atas rasa provokasi. Sehingga ada seorang Al-Abbas kalau tak silap. Al-Abbas ni tak segi pun. Tapi disebabkan Abu Jahal dia pergi dah paruh perjalanan, dia teringat bahawa Abbas tak pergi lagi dah. Ada Bani Hashim. Dia kelit suruh pergi. Tak ayatnya jangan tunjuk nakut lah. Jadi apabila begitu, Abul As ni dia ditawan. Dia ditawan. Dan masa tawanan ni pun dia tak masuk Islam lagi. Sehinggalah apabila siapa Nabi SAW bawa semua tawanan ni pergi Madinah dan hantar kepada orang Mekah bahawa siapa nak tebuh tawanan dia, mari hantar duit. Apabila gitu, Zainab lagi duduk mana? Zainab duduk Mekah. Zainab duduk di Mekah lagi. Sebab dia duduk bersama Abul As dia. Abul As duduk Mekah lah. Jadi Zainab tak hijrah lagi. Zainab duduk bersama Abul As sehinggalah apabila orang pakat hantar duit-duit untuk tawanan, ada bahagian ni ialah Zainab hantar duit sikit dan juga kalung yang diberi oleh Khadijah. Jadi apabila Nabi tengok, sebutlah Nabi ya. Jadi orang panggil amalan bui, kadang-kadang kan nenek boleh cucu sulung kan bui kalung dia itu. Jadi gitu juga Zainab boleh kalung daripada Khadijah. Apabila Nabi SAW tengok, Nabi pun sedih. Akhirnya Nabi SAW hantar balik kalung, dan juga Nabi hantar juga Abul As kepada Zainab. Abul As masuk Islam lagi ni. Lepas daripada ni barulah dia buat perjalanan sekali lagi ke Syam, dan dia kena igat kepada orang Islam. Dia bukan minta maaf. Sebelum daripada tu Nabi SAW buat syarat kepada Abul As. Nabi SAW kata, boleh, aku boleh lepas kamu kalung aku bui dengan satu syarat. Satu syarat ialah mu kena pergi hantar Zainab. Siapa di Mekah mu hantar Zainab. Boleh. Jadi apabila siapa di Mekah
memang Abul As ni merupakan seorang yang sangat bagus. Dia siap-siapkan Zainab dan sebagainya. Sehingga ke Nabi SAW puji Abul As. Dia adalah seorang yang sangat jujur. Tapi naknya hidayah ni bukan milik Nabi lah. Hidayah ni milik Allah SWT. Abu Talib pun tak masuk Islam, baik. Jadi gini pun sama. Sehinggalah Abul As siap-siap Zainab. Lepas daripada tu, yang mana Zainab ni diriwayatkan bahawa dia akan disekat oleh sebahagian orang musyrikin. Apabila Abul As siap gapo Zainab dan sebagainya, kuda cukup, ditemai oleh seorang sahabat, saya tak ingat nama gapo. Ada budak-budak hingusia di Mekah ni, budak-budak topuk di Mekah, atau kita pemuda-pemuda topuk ni, antaranya ialah nama dia Habbar. Nama dia Habbar. Jadi dia sekat kena Zainab, sehingga ketika tu Zainab ngandung, gugur apa nama kandungnya Zainab. Kalulah bukan kerana tu, boleh jadi itulah antara cucu Nabi SAW. Cucu Nabi daripada Zainab pada seorang lagi nama Umamah, tu hidup juga. Jadi Zainab ni keguguran disebabkan disekat oleh orang musyrikin. Lepas daripada tu Zainab pergi klik Mekah semula, sapalah dia okey sikit, kemudian dia pergi pula lah. Nabi SAW hantar orang untuk pergi ambil Zainab. Yang mana Nabi SAW sangat marah lah. Kita boleh kata mungkin cucu sulung. Betul lah, cucu sulung Nabi. Kalau tidak, dia akan menjadi cucu sulung Nabi ataupun kedua gitu. Jadi apabila gitu, Nabi sangat marah kepada Habbar. Sehingga ke Habbar ni termasuk salah seorang daripada orang yang blacklist nanti di Fatu Mekah mati. Semua orang Fatu Mekah kan, Fatu Mekah ni pemuka kota Mekah sepatutnya perang. Sebab apa? Sebab orang kafir Quraisy telah melanggar perjanjian, maka sepatutnya perang lah. Jadi Nabi SAW maafkan semua orang Mekah, kecuali ada blacklist, antaranya Habbar ni masuk dalam blacklist. Sebab apa? Sebab dia telah menggugurkan anak cucu Nabi SAW. Jadi Abul As merupakan orang yang ditangkap ketika mana ataupun menjadi tawanan dalam peperangan Badar. Abul As lepas ni dia akan masuk Islam juga. Apabila dia ditangkap tadi, kemudian dia akan diletak di Masjid Nabawi. Dulu tawanan gapo duduk dalam Masjid Nabawi ya. Sebahagiannya duduk rumah kalau diperai dia duduk rumah, tapi ada sebahagiannya duduk dalam Masjid Nabawi. So Masjid Nabawi ni bukan sahaja tempat sembahyang, penjara pun juga. Jara pun dia, tempat pemerintahan pun dia, gapo lagi tempat sembahyang sama telah lah dan sebagainya. Jadi antaranya dijadikan tempat tawanan. Salah satunya untuk orang tawanan ni, dia melihat orang Islam ni buat ibadat ke mana. Sebab tu dalam tawanan kita ni, kita kena layan tawanan serupa dengan kita serupa dengan kita layan tetamu kita. Tu antara kehebatan Islam. Bahkan kita boleh kena layan lebih baik daripada hak kita buat. Sehingga diriwayatkan para sahabat melayan tawanan hak dapat di rumah dia ni, hak mana letak di rumah, maka tetamu tuan rumah makan ke rumah, dia beri roti kepada tawanan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suruh layan maulid tawanan. Nabi SAW kata istausu bihim khaira atau kama qala SAW. Buatlah baik kepada mereka ni. Sebab apa? Sebab kemungkinan mereka ni akan boleh masuk Islam. Jadi adalah 2-3 cerita lagi mengenai tawanan ni yang masuk Islam. Antaranya kalau kita pernah dengar di dalam Masjid Nabawi ada tiang-tiang. Dalam Raudah tu ada tiang-tiang kan. Ni ada tiang wanginya, tiang Aisyahnya, tiang. Salah satunya ada tiang taubat kalau silap. Tiang taubat. Rasa tak silap tiang taubat ni lah, ada seorang tawanan apabila dia kena igak. Jadi 3 hari dia tak boleh masuk Islam. Hari pertama tak ada gapo lagi. Hari kedua, hari ketiga tu barulah dia masuk Islam dan juga dia pergi mandi. Dan Nabi SAW pujilah kepada dia disebabkan dia antara orang yang tidak gaduh. Dia pergi mandi dulu, dia pergi siap-siap diri dia, kemudian dia masuk Islam dengan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab tawanan ni di masjid ni dia boleh tengok para sahabat dengan Nabi SAW. Para sahabat bergaul dengan mana dengan Nabi. Nabi raya demo ni lagu mana. Sebab apa? Sebab di Mekah kau gapo orang tengok Abu Jahal hak zalim, tapi tengok orang Islam. Kita bukan nak pergi sangat.
Kalau ada pilihan selain perang, maka kita tidak akan berperang. Kalau ada pilihan untuk gencatan senjata, kita panggil dia gencatan senjata, maka kita akan ambil gencatan senjata. Banyak contoh dia antara dalam perang Khaybar. Perang dah. Orang Yahudi pun minta untuk kita menggencatan senjata, maka Nabi terima. Begitu juga dalam Hudaybiyah nanti tahun kena. Sepatutnya perang boleh ke tak? Boleh. Monggo kita janji dah ni nak sanggup untuk mati. Tapi orang kafir Quraisy minta untuk kita buat perdamaian. Nabi terima tak? Nabi terima. Jadi kekerasan ni bukan nombor satu dalam Islam. Bukan nombor satu. Kecuali benda-benda keperluan sahaja. Jadi orang tawanan-tawanan Badar diuruskan dengan cara tadilah, mendapat tebusan daripada ahli-ahli keluarga dia. Jadi antara benda yang berlaku selepas daripada perang Badar, kau apa kita dengan perang Badar kita sebut dah minggu lepas kelebihan-kelebihan ahli Badar dan semua. Okey, tinggal so. Antaranya hak berlakunya ialah juga ialah turunnya surah Al-Anfal mengenai harta perang. Sebabnya ini adalah peperangan orang Islam yang pertama hak besar. Jadi para sahabat tidak pernah berhadapan dengan isu harta-harta rampasan perang ni ke apa. Antara benda ataupun amalan sebelum daripada ni ialah harta perang ialah harta yang kotor. Kita tak boleh ambil. Dan Allah mereka percaya bahawa kalaulah perang kita diterima, Allah Taala akan hantarkan api, akan musnahkan harta perang. Tapi antara nikmat yang Allah Taala bagi, yang mana Allah Taala tak bagi kepada umat sebelum daripada ni ialah ni harta perang. Sebenarnya disebut dalam hadis lah, Nabi SAW kata ada 5 perkara yang mana diberi kepada aku, tidak diberi kepada umat sebelum daripada ni. Antaranya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Antaranya bumi ni semua bersih. Boleh semaya mana-mana pun. Ulama sebelum ni tak. Di tempat semaya dia lah semaya. Antaranya ialah ni lah. Jadi umat sebelum ni kepercayaan dia mengenai harta perang ni Allah Taala kata api. Maka tak boleh ambil. Tapi Allah Taala turun kepada umat Islam bahawa harta rampasan perang ni boleh dibagi. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Dan harta perang ni ialah milik Allah dan juga Rasul. Dalam awal surah 10 disebut wa'lamu anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba. Jadi Allah Taala kata ayat harta perang ni 1/5 adalah kepada Nabi. Hak lain itu kita boleh bagi. Kita akan bagilah, maksud harta perang boleh. So kita 1/5 kepada Nabi SAW. Hak lain itu kita akan bagi sesama orang-orang perang lah. Boleh. Dia adalah 2-3 hukum lagi dalam perang ni. Antaranya kalaulah kita bunuh dia ni, maka bagi-bagi hak dia tu kita boleh. Itu salah satunya. Tapi hak bagi-bagi hak lebih, tak ada hak milik ke apa lebih-lebih, kita akan bagi. Kemudian apabila gitu, kita akan tengok sebenarnya Nabi SAW ni merupakan orang kaya ke orang miskin. Nabi ni siapa? Nabi ni confirm Nabi lah. Tapi Nabi juga ialah Perdana Menteri. Nabi bukan orang miskin. Nabi bukan orang miskin. Nabi ialah orang yang ada duit. Sebab apa? Sebab tadi 1/5 daripada harta perang boleh ke Nabi dah. Tapi Nabi tak letak kekayaan tu dalam hati dia. Nabi boleh pilih dah rumah besar. Apa tak boleh ya? Perdana Menteri. Kita banyak. Tapi Nabi pilih untuk jadikan kemungkinan besar ni je rumah dia. Mungkin daripada sini. Saya tak silap saya dalam 3 meter kali 5. Nabi iaitu Perdana Menteri memilih, memang ada duit, tapi Nabi SAW tidak memilih untuk bermewah-mewah dengan duit hak Nabi SAW ada. Sehingga Fatimah sendiri pernah minta kepada Nabi apabila ada, kalau tak silap Khaybar, ketika mana Khaybar banyak juga hamba-hamba akan boleh. Antara hak boleh di Khaybar ni ialah Safiyah binti Huyai. Yang mana Nabi SAW kahwin ni dia, dan juga Nabi bebaskan dia dengan Nabi kahwin dengan dia lah. Jadi banyak boleh hamba-hamba. Fatimah pernah minta kepada Nabi SAW. Sama ada Fatimah minta ataupun Fatimah kira Ali suruh minta lah, saya tak ingat. Yang mana Ali kata Fatimah ni buat kerja letih rumah, kata
Jadi wak kerja tu, wak kerja ni. Jadi siapa-siapa kata orang tina tak perlu buat kerja rumah, salah lah. Orang tina tabiat dia ialah memang dia menguruskan rumah dia. Bahkan kalau dia suka untuk menguruskan rumah dia. Tu tabiat. Walaupun kita bicara dari sudut hukumnya, orang tak wajib ke apa, ni payahlah. Kalau orang bicara mengenai orang pandai lajak payah juga. Jadi Fatimah sendiri menguruskan rumah dia sehinggalah dia Ali kata dia letih ke apa, tangan dia ke apa gini-gini menguruskan makan minum dan sebagainya. Kalau tak silap disebut oleh hadis, kata dari riwayat kata kadang-kadang Fatimah kena akak gandum ke apa. Jadi berak sikit dia punya, bukan berak lah, kita panggil bekah dia punya belakang dan sebagainya. Boleh tak atas orang gaji, kalau bahasa kita lah. Nabi bui ke tak? Nabi tak bui. Nabi tak ajar mewah lah. Kita akan apa, Nabi sangat-sangat tidak mewah anak dia, kerabat dia dan sebagainya. Ketika orang pergi Badar, hak duduk depan siapa? Kerabat Nabi. Nabi tidak pilih kasih lah, kalau melibatkan agama terutamanya. Jadi apabila Fatimah minta, maka Nabi SAW kata, mau doa aku ajar kepada kamu zikir. Kalau orang Tina je tahu ni, zikir Fatimah dipanggil. zikir Fatimah. Jadi apabila gitu Nabi SAW kata, mahu aku ajar zikir yang mana lebih baik daripada gapa mu minta tu. Jadi lepas daripada itulah Nabi SAW ajar ketika mana nak tidur, Ali dengan Fatimah, maka bacalah 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah akbar. Maka zikir ni lebih baik daripada gapa mu minta. Nabi tak ajar mewah. Jadi Nabi merupakan orang yang berharta sebenarnya, tapi Nabi SAW tak ajar mewah. Nabi tak ajar kita takluk kepada dunia tu kuat. Tapi Nabi juga tidak meninggalkan keluarga dia miskin tak. So kita kena timbang taruh antara benda tu. Sebab kita sebut dalam minggu lepas, ngelah kali-kali kita ada harta banyak, kita tak sedekah. Harta tu kita tak tahu anak kita lagu mana. Yang mana diceritakan oleh guru saya lah. Dia kata ada berlaku satu kes di Arab Saudi, orang harta banyak. Orang harta banyak tapi dia tak ada orang. Harta dia banyak, sehinggalah apabila mahkamah cari, adalah 2-3 orang kerabat dia untuk dibahagikan. Ada jumpa waris. Mungkin harta dia juta-juta. Lah kali apabila bui tu, qadi ataupun hakim ni kata, ajahlah sikit daripada harta banyak ni, kita kumpul duit, kita buat suku, kita buat masjid ke tu harta ni. Seorang tu kata sewi, orang ni tak sewi. Yang ketiga kata kalaulah di dunia ni dia tak sewi buat, tak ada guna dah dia di akhirat ni. Masa hiduplah kita nak guna harta ni. Sebab apa? Sebab harta hak kita tinggal, kita tahu jadi hak milik siapa. Jadi hak milik waris kita tak tahu baik ke tak. Jadi boleh jadi tak harta kita di akhirat, tak boleh. Jadi harta kita ni, harta hak kita buat masa di dunia sebelum daripada mati ni lah. Jadi kalau ada duit, jangan tinggal miskin. Nabi SAW tak benarkan juga untuk kita tinggal keluarga kita miskin. Kena ada juga. Tapi dari sudut kalau harta banyak, kedekut dengan harta, tak ada harta kita di akhirat nanti. Jadi harta-harta inilah yang kita akan guna di akhirat nantilah. Harta yang kita telah gadaikan, harta yang telah kita infakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah akan jadi harta kita di hari akhirat. Sebab apa? Sebab kita tak tahulah. Kita wasiat setara mana pun, kita tak tahulah. Kalulah katalah anak kita, tengok-tengok anak kita mati lepas pada itu, boleh cucu, kita tak tahu cucu kita lagu mana. Okay. Jadi uruslah harta kita dengan baik untuk menjadi harta kita di akhirat. Jadi antara benda yang berlaku juga ialah surah Anfal tadi, maka pengurusan timbullah isu-isu ataupun kita panggil syariat untuk menguruskan harta perai. Antara yang berlaku juga selepas daripada itu ialah di saat orang Islam telah menang, Nabi SAW hantar Abdullah bin Rawahah dan juga Zaid bin Harisah untuk ayat kepada orang Mekah bahawa kita menang kita ni, kita atawalah, maka mereka pergi derah dan maka beri kabar gembira kepada orang Madinah bahawa kita telah membunuh orang-orang kepala pengak ni, kita bunuh belakang gini. Nabi SAW hantar seorang di kawasan Ulu, seorang di kawasan Hilir, yang mana di kawasan Masjid Nabawinya ketika waktu tersebut tengah diuruskan untuk pengemubian siapa? Ruqayyah. Jadi Osman ni masa pergi Badar dia tak pergi. Dia nak pergi, tapi Nabi SAW kata duduk sini jaga Ruqayyah. Ruqayyah tengah sakit, anak Nabi SAW tengah sakit, maka Nabi SAW suruh jaga.
Dan apabila Nabi SAW sapa, Ruqayyah telah meninggal dunia. Ruqayyah telah meninggal dunia, yang mana gitulah hidup kita ni. Gitulah hidup kita. Kita gembira. Allah Taala tidak akan buat kita ni gembira semua, tak ada. Tak ada orang gembira siapa dia mati dia senyum, tak ada. Ada waktu kita kena sedih. Nabi SAW di dalam keadaan gembira, Nabi SAW menang Badar ni. Semua orang mati, kita boleh. Akhirnya Nabi SAW diuji dengan apa? Kematian anak dia, Ruqayyah. Ruqayyah meninggal dunia selepas daripada pergi Badar. Ataupun kita boleh kata ketika warna pergi Badar tu, Ruqayyah meninggal. Yang mana akhir sekali, lepas daripada ni Nabi SAW akan nikah ke Osman dengan siapa? Anak Nabi seorang lagi. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah kan. Jadi Fatimah dengan Ali, Zainab dengan Abil As, Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum, dua-dua ni ialah akan menjadi isteri kepada Uthman bin Affan. Jadi lepas daripada tu Nabi SAW pun nikah ke Uthman bin Affan dengan Ummu Kulsum lah. Dan Ummu Kulsum pun akan mati muda juga. Semua ni mati muda melainkan Zainab, dan juga bukan muda lah, dia dah lebih kurang 20 lebih umur. Tapi tidak lama lah melainkan Zainab. Zainab pun mati dalam lebih kurang umur pun dalam lebih kurang 20 lebih lagu tu juga. Cuma dia dead dengan kewafatan Nabi, dan dia dead selepas daripada Nabi wafat, dan dia juga ialah orang pertama yang akan wafat daripada ahli keluarga Nabi. Lepas daripada Nabi mati, orang pertama yang meninggalnya ialah siapa daripada keluarga Nabi? Ialah Zainab, adalah Fatimah. Boleh? Jadi kita akan tengok berapa orang Natu Nabi. Natu Nabi ada Abul As, ada Osman, ada Ali. Boleh. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kelas depan lah. Tapi kita akan tengoklah banyak benda yang menarik dalam sirah ni. Banyak benda menarik, cerita-cerita yang kita boleh jadi panduan lah dalam kehidupan kita. Macam tadi kita kata, dalam gembira pun kita akan diuji pula. Semua ni sebut saya sebut bulan ni benda-benda yang kita pernah lalui, Nabi SAW pernah lalui. Jadi sebab itulah Allah Taala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada Rasulullah SAW itu telah ada yang terbaik. Kalau kita kata kita pernah diuji, Nabi SAW pernah diuji. Kalau kita kata kita mati mok ketika mana kecil, Nabi pun mati mok ketika mana kecil. Ingatlah, tak ada teladan yang lebih baik kita boleh jadi teladan lebih daripada Rasulullah. Nabi SAW menagih kasih sayang mak ayah. Tak ada mak daripada kecil lagi. Jadi kalaulah kita pun ada perasaan-perasaan lagu tu, kita kena ingat Nabi SAW lagi banyak ujian dia. Nabi SAW pilih ke? Dia pilih untuk sabar, dia pilih untuk mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sedih ke tak? Nabi sedih. Kita berhak untuk sedih. Kematian yang berlaku pada anak kita berhak untuk sedih. Sehingga kan Nabi, kalau silap ni jelasnya dalam hadis sebut antara Nabi menangisnya ialah ketika mana Ibrahim meninggal. Ibrahim meninggal. Jadi apabila Ibrahim meninggal, Nabi SAW dia menguruskan penguburan Ibrahim lah. Apabila Nabi menguruskan penguburan Ibrahim, Nabi jerit. Para sahabat pada waktu tersebut, antara syariat yang adanya ialah kita tidak dibenarkan untuk meratap. Meratap tak boleh. Sebelum daripada ni ada meratap. Dalam tahun kedua ketiga barulah diharamkan meratap. Tapi lepas daripada tu para sahabat tahu bahawa meratap tak boleh. Tapi Nabi jerit. Nabi jerit. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tak apa kau jerit ni?" Kata Nabi SAW kata, "Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya air mata ni layak untuk menangis. Hati pun juga boleh sedih. Sungguhnya kita dengan perpisahan Ibrahim ni sangat-sangat sedih lah. So benda tu adalah benda yang berlaku kepada Nabi SAW, sedihnya dan sebagainya, diuji dan sebagainya. Siapa-siapa ada anak kecil yang mati ke apa, perasaan-perasaan ni kita bukan hanya kita sahaja yang berkongsi, bukan sahaja kita je rasai. Nabi kita berkongsi perasaan tu dengan Nabi SAW. Jadi tidak adalah orang yang lebih kita boleh jadi keteladan lebih daripada Nabi SAW. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok sikit mengenai peperangan Bani Qainuqa, dan adalah peristiwa kecil-kecil sikit. Dan kemudian kita akan tengok peperangan Uhud. Kita akan tengok peperangan Uhud. Uhud ni tragis. Uhud tragis. Hang ni pun tragis dah kita dengar cerita kan.
Uhud tragis. Sebab apa? Salah satu sebabnya ialah siapa yang akan meninggal di Uhud ni? Hamzah. Hamzah ni rapik dengan Nabi lah. So bila Hamzah mati ni Nabi sangat-sangat sedih lah. Antaranya siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Dia akan mati dalam peperangan Uhud nanti. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang yang mana? Orang yang memilih untuk tidak kaya kerana Islam. Yang mana asal daripada orang kaya ni. Tapi dia memilih kefakiran kerana apa? Kerana untuk menyebarkan Islam. Dan dia adalah duta pertama yang Nabi SAW hantar ke Madinah untuk berdakwah kepada orang Madinah. Dan ramai lagi kita akan tengok dalam peperangan Uhud lah. Uhud ni siapa pergi Madinah? Dia kena betul-betul pergi lah. Dan sebab apa? Sebab di Madinah ni ada 3 tempat yang disebutkan oleh para ulama untuk kita pergi. Jangan kita agah. Sebab pengalaman kita buat VIP, saya alhamdulillah Allah Taala bagi pengalaman untuk menguruskan VIP ke Jumaah ke apa dulu. Jadi apabila kita boleh kita antara pengalaman kita dengan VIP ni kadang-kadang dia mari sokmo. Tapi dia tak segi tempat-tempat gini apa nak pergi masjid lah. Tak ada masalah. Tapi seeloknya kita jangan kerana kita tak suka tu sebab panas dan sebagainya. Nabi SAW sendiri antara benda yang Nabi akan buatnya ialah 3 perkara ni paling kurang, iaitu ziarah baqi', ziarah Quba, ziarah 2 kubur dan juga 2 masjid lah. 2 masjid ialah Masjid Nabawi dan juga Quba. 2 kubur ialah perkuburan Baqi' dan juga perkuburan syuhada Uhud. Syuhada Uhud kena pergi. Kita pergi banyak kali pun pergi. Sebab Nabi pun buat. Setengah orang lah ni Baqi' pun dia tak tahu. Wallahu alam itulah kesilapan dari pihak travel dan sebagainya. Kita ajah lah lagu mana pun. Kalau lah kita pergi ke Madinah, kita ajah ziarah Baqi', ziarah Bukit Uhud, ziarah syuhada Uhud. Sebab apa? Sebab ni adalah benda yang Nabi SAW tak tinggal. Jadi Baqi' lah ni tadi kadang-kadang adalah kita ngajar orang tua ke apa kan. Kita tanya kadang-kadang travel tak bui pun tak ada awak pergi ziarah ke Baqi' kan. Jadi kalau boleh ajah gitu. Kalau siapa pergi dah mungkin dia tahulah ada waktu-waktu dia masuk dalam ziarah Baqi'. Kita akan baru tahulah kubur Utsman mana. Kubur Utsman pun kita tahu kadang-kadang. Kubur Utsman duduk tengah tu. Pergi ziarah Utsman, pergi ziarah, beri salam kepada para sahabat-sahabat kita tahu. Dalam perkuburan Baqi', semua isteri Nabi dikuburkan di Baqi'. Melainkan siapa? 2 orang sahaja yang tidak dikuburkan di Baqi'. Pengurusi kena hadiah dah apa ni? Khadijah confirm. Seorang lagi ialah Maimunah. Maimunah ni juga tidak dikuburkan di Baqi'. Selain daripada itu semua isteri Nabi dikuburkan di Baqi'. Jadi kita ziarah Baqi' tu kita ziarah ahli bait Nabi SAW, Utsman tengah tu, kemudian kita ada Utsman bin Maz'un dan sebagainya. Supaya kita lebih memaknai ziarah kita ke Madinah lah. Subhanakallahumma hamdika, minta maaf kalau silap. Terima kasih belaka atas perhatian. Sekiranya ada salah silap boleh bagi tahulah insya-Allah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.